Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung pembelajaran kita. Buka buku teks muka surat 20. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okey, tertib ni macam kita dah belajar sebelum ni, tertib ada dua. Okey, satu tertib menaik dan satu lagi tertib menurun. Okey, jadi tertib ada dua, satu tertib menaik dan satu tertib menurun. Saya harap awak masih ingat lah. Tertib menaik dia macam mana? Tertib menaik dia nombor daripada nombor apa? Nombor besar, nombor kecil ke nombor besar, dan tertib menurun macam kita turun tangga. Jadi dia tertib dia daripada nombor besar ke nombor yang kecil. Okey, jadi masih ingat Okey, alhamdulillah. Jadi kita sambung. Jadi kita tengok ni, banding dan susun perpuluhan mengikut tertib menurun. Okey, kalau macam gini kita perlu tulis. Terus tulis pun tak apa, tak ada masalah. Kalau awak tengok penyelesaiannya yang ini, dia buat garis nombor. Okey, kalau macam gini tak buat garis nombor pun tak apa. Kita terus susun mengikut tertib. Okey, kita tengok nombor ini. Dia kata ini mengikut tertib menurun. Okey, kita tertib menurun. Menurun daripada nombor apa? Menurun nombor besar ke nombor kecil. Okey, nombor besar mestilah nombor positif. Jadi kita tengok nombor positif. Kita kena bijak. Okey, nombor positif. Okey, 0.5 dengan 1.4. Mana yang besar? 0.5 dengan 1.4. RM1.40 dengan RM50. RM1.40 besar. Jadi ini nombor 1. Ini nombor 2. Boleh? Okey, kemudian dah settle lah nombor 1 dengan nombor 2. Kita ada 3 nombor dekat sini. Okey, jadi kita sambung lagi. Saya padam dulu. Okey, jadi kita nak tengok nombor negatif pula. Mana satu yang paling besar? Mana nombor negatif? Okey, ini nombor negatif. Okey, nombor negatif semakin besar. Contohnya 1.6, 0.3, 0.7. Nombor yang macam banyak 1.6 kan? Tapi nombor 1.6 adalah nombor yang paling kecil. Okey? Yang paling kecil. Jadi paling kecil dia ada nombor 5. Okey, kemudian 0.3 dengan 0.7. Mana yang paling kecil? Negatif 0.7. Tengok, bila dia negatif, walaupun nombor dia besar, nilai dia adalah kecil. Jadi ini nombor 4, ini nombor 3. Senang kan? Macam itu cara kita susun. Okey, sekarang mula kita akan nampak. Okey, ni. Bila dah susun, dia akan jadi macam gini. Okey, nombor 1 tadi 1.4, 0.5, 0.5, 3, negatif 0.3, kemudian negatif 0.7, dan last sekali ialah negatif 1.6. Dah siap. Nak contoh lagi? Okey, fine. Saya bagi contoh lagi. Alhamdulillah. Okey, nombor 2. Banding dan susun mengikut tertib di bawah. Okey, pertama sekali, dia nak dalam tertib apa? Tertib menaik. Okey, tertib menaik, nombor besar ke nombor kecil atau nombor kecil ke nombor besar? Menaik. Menaik macam kita naik tangga. Okey, naik tangga daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar, betul? Daripada yang rendah ke yang tinggi. Okey, kita tengok. Rendah ke tinggi. Okey, semua sekali adalah nombor yang nombor negatif. Bila negatif, kita tengok nombor dia. Okey, kita tengok nombor dia. 4.9, 3.4, 5.6, 4.2. Okey, nombor yang nampak paling besar 5.6. Tetapi disebabkan dia ialah nombor negatif, dia yang paling kecil. Kita nak menaikkan nombor paling kecil. Okey, jadi ini nombor 1. Paling kecil lagi nombor mana? 4.9 ke 4.2? 4.9 nombor 2. Kemudian nombor 3, 4.2, negatif 4.2, dan last kali negatif 3.4. Jadi tertib menaik, kita susun. Jadi sama juga dengan negatif 5.6. Lepas tu negatif 4.9, negatif 4.2, dan yang terakhir negatif 3.4. Senang kan? Tak ada masalah pun kat sini. Okey, kita teruskan B. B dia nak tertib menurun. Okey, macam kita turun tangga. Okey, turun tangga daripada atas ke bawah. Jadi mestilah nombor besar ke nombor kecil. Okey, kalau kita tengok sini, nombor besar ke kecil Okey, nombor besar ke nombor kecil. Saya dah tulis situ. Okey, nombor besar ke nombor kecil.
Okey, kat sini ada nombor positif dengan nombor negatif. Mana satu nombor positif? Okey, ni nombor positif. 2.5 dengan 0.5. Okey. 2.5 dengan 0.5. Mana yang paling besar? 2.5. Jadi ini nombor 1. Nombor 1. Ini nombor 2. Itu cara bijak kita nak susun. Okey, kemudian barulah kita tengok nombor negatif. Okey, nombor negatif. Okey, saya dah bagi tahu yang sebelum ni. Walaupun nilai dia kecil, tapi disebabkan dia ada simbol negatif. Okey, dia akan jadi nilai yang paling besar. Okey, jadi mana nilai yang paling besar dekat sini? Okey, dia ialah yang ini. Negatif 1.5. Okey, negatif 1.5. Kemudian negatif 3.5, nombor 4. Dan ini negatif 4.5. Okey, jadi kita tulislah. Dah siap, kita terus tulis. Senang cara ni kan? Okey, jadi nombor 1 tadi paling besar 2.5. Okey, kemudian 0.5. Kemudian negatif 1.5. Negatif 3.5. Dan terakhir ialah negatif 4.5. Okey, saya dah bagi 3 contoh ni. Saya harap semua sekali jelas. Jadi latihan nanti buat muka surat 20 1.4b. Nombor 1 dengan nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Okey, kita sambung. Okey, jadi seterusnya kita buka buku teks muka surat berapa tu? Muka surat 21. Jadi dekat sini apa yang kita nak belajar ialah kita nak belajar membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi aras matematik bagi perpuluhan negatif dan perpuluhan positif mengikut tertib operasi. Okey. Mengikut tertib operasi, ini dia. BODMAS. Apa itu BODMAS? Kita dah belajar BODMAS. Okey, BODMAS. 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 B for bracket. D for decimal or multiplication yang sini. And A for addition and subtraction. Okey, jadi tambah atau mesti ikut tertib ni. Okey, mesti ikut tertib ni. Ini yang pertama kena buat bracket for D for decimal and multiplication. Ni yang kedua kena buat. And the last one addition and subtraction. Okey, yang ini. 3. Okey, itu tertib tu mesti ikut. Okey, kita tengok contoh ni, contoh 14. Nilaikan setiap yang berikut. Jadi dia nak nilaikan, kita tengok saja. Tengok dulu, nak nilaikan yang setiap yang berikut. Cara dia buat. Sebab dia kat sini ada, tak nampak warna tu. Saya tukar warna lain. Highlight, kita ambil warna kuning. Okey. Dia ada operasi tolak dengan operasi darab. Bila ada operasi tolak dengan darab, kita tengok balik BODMAS. BODMAS nak buat apa? BODMAS dia kata multiplication. Okey, multiplication. Jadi kita kena siapkan multiplication yang dulu. Okey, jadi kita siapkan yang mana? Jadi kita siapkan yang ini. Ni yang darab ni. Okey, jadi awak tengok bila darab tu awak buat negatif 6.5 darab 0.2 akan dapat negatif 0.3. Dah siap yang itu. Okey, kita tengok cara dia buat. Dah siap yang ini barulah dia buat pengiraan. Okey, jadi 3.5 tolak in bracket negatif 1.3. Okey, negatif jumpa negatif dia akan jadi positif. Ni. Negatif jumpa negatif jadi positif. Positif. Kemudian baru dah dia selesaikan. Senang kan? Okey, begitu juga dengan B. Okey, kita tengok yang B sini. B, okey, in bracket 7.23 tambah 2.77. Itu dalam kurungan. In bracket, dalam kurungan. Kemudian bahagi dengan negatif 0.8. Sama juga kaedah yang sama kita tengok BODMAS. B for bracket. Jadi walaupun bracket, dalam bracket tu tambah saja. Tetapi sebab dia di dalam kurungan. Okey, dalam kurungan dan kita kena selesaikan dia. 7.23 tambah 2.77. Kena selesaikan tu. Okey, baru dapat jawapan ni. 10.0. Dah dapat jawapan. Bahagi negatif 0.8. Okey, bahagi negatif 0.8. Tekan kalkulator pun boleh lah. Dan awak akan dapat jawapan terus. Negatif 12.5. Boleh? Okey, kita teruskan dengan C. Okey, C.
Okey, C sini C. Okey, negatif 3.7 tambah in bracket 4.25 tambah 2.85 darab 0.3. In bracket, ada in bracket dan dalam bracket itu ada ada operasi. Itu tambah. Jadi kita kena selesaikan dahulu yang dalam kurungan 4.25 tambah 2.85. Okey, ni nampak Okey, nampak dia buat dulu. Ni dia highlightkan. Jadi dia dah buat. Dapat apa jawapan dia? Ialah 7.12. Okey, sini akan dapat 7.12. Okey, bila dia dapat 7.12. Okey, ni saya buat tulis kat sini lah sikit. Okey, sekejap ya. Negatif 3.7 tambah dengan 7.1 darab dengan 0.3. 7.1 dapat daripada mana? Ini. 7.1. Okey, boleh? Okey, dapat tu. Kemudian kita tengok apa lagi operasi dia ada. Okey, tengok yang warna biru yang saya tunjukkan ini. Okey, warna biru ni. Apa yang ada dekat sini ialah ada tambah dengan ada darab. Okey, macam tadi kita kata first in bracket, kemudian darab ataupun bahagi, kemudian tambah atau tolak. Jadi mana yang kita nak kena buat dulu? Darab. Jadi kita selesaikan darab. Okey, kita selesaikan darab yang inilah. Okey. Dah dapat darab, jadi kita buatlah yang darab tu. Okey, kita buat darab, jadi akan dapat kat sini yang ini, yang dia dah boldkan yang dia buat ni. Saya suka tengok contoh dalam buku teks. Sangat-sangat jelas. Okey, ni yang dia dapat. Di sini akan dapat 2.13. Dah dapat 2.13, awak jangan buat 2.13 kat depan. Tolak 3.7. Ini selalu pelajar buat. Salah. Kalau dia dekat belakang, dia still dekat belakang. Okay, jadi 7.1 dan 0.3. Ini dapat. Okey, lepas tu baru buat. Dah siap yang itu. Teruskan. Buat operasi ni. Dan akhir sekali akan dapat negatif 1.57. Okey, boleh? Okey, jadi latihan hari ni sambung tadi Tadi 1.4b. Jadi latihan yang seterusnya ialah 1.4c. 1.4c ni buat semua sekali. Nombor 1. Okey, itu saja daripada saya hari ni. Latihan buat hantar kepada saya ikut Telegram. Dan saya akan tanda satu persatu. Okey. Benda ni saya tak akan ulang lagi Saya tak akan ulang lagi naik lepas PKP. Okey, kita banyak bab, 13 bab. Sekarang baru 1 bab. Okey, baru 1 bab. Jadi pastikan awak buat, hantar pada saya dan saya tanda. Okey, itu saja pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.